Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Saya, Kristi Clarice Jessie, Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO bagi organisasi ini, ingin mengucapkan sepatah dua kata pada hari ini. Tujuan saya berucap pada hari ini adalah untuk mengalihkan perhatian tuan-puan kepada isu, kepada budaya kita dalam organisasi ini. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahawa betapa saya amat menghargai kebajikan pekerja-pekerja saya, dan saya berharap semua kaki tangan organisasi ini berpuas hati dan bersemangat untuk ke tempat kerja pada setiap hari. Hal ini kerana tangga sesebuah kejayaan organisasi itu adalah terpulang daripada pekerja-pekerjanya sendiri. Dalam kata lain, tiada pekerja yang berkualiti yang bekerja di bawah sesebuah organisasi itu, maka tiadalah organisasi yang cemerlang dan maju yang wujud. Namun, sejak kebelakangan ini, melalui pemerhatian saya melihat pekerja-pekerja kita kurang bermotivasi dan kurang bersemangat untuk ke tempat kerja. Dan juga pekerja-pekerja kita kurang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan dalam organisasi, seperti mesyuarat mingguan. Semua pekerja kelihatan tertekan dan penat semasa mesyuarat berlangsung. Lagi-lagi, tiada interaksi yang berlaku di antara pegawai yang membentang dan yang mendengar. Hal ini menunjukkan pekerja-pekerja kita tidak lagi proaktif dalam menjalankan kerja-kerja mereka, serta ini menyebabkan isu-isu yang terjadi dalam organisasi lebih sukar untuk diselesaikan kerana pandangan yang kurang daripada pekerja-pekerja. Selaku ketua organisasi ini, saya amat risau tentang perkara ini. Kerana sebagai CEO untuk organisasi ini, tugas saya bukan sahaja untuk menguruskan organisasi ini, tetapi untuk menerapkan budaya yang sihat dan selamat kepada pekerja-pekerja saya. Kerana ini akan memberi kesan kepada prestasi organisasi ini. Saya ingin budaya kerja organisasi ini adalah selesa bagi semua orang. Saya ingin semua pekerja-pekerja selesa untuk bersuara dan memberi pandangan apabila mereka rasa sesuatu itu adalah lebih baik. Mulai pada saat ini dan pada masa akan datang, saya ingin menerapkan amalan budaya psikologi di mana setiap pekerja bebas bersuara dan tidak akan ada rasa tersisih dari segi pandangan daripada pegawai-pegawai atasan, kerana setiap pandangan adalah baik dan boleh dipertimbangkan. Saya amat yakin pekerja-pekerja organisasi kita mempunyai idea-idea yang baik dan cemerlang dan boleh memberi impak yang baik kepada organisasi. Tetapi oleh kerana mereka takut untuk bersuara dan takut kerana akan dikritik oleh pandangan mereka yang mungkin tidak seberapa baik bagi mereka, mereka memilih untuk berdiam diri. Dan inilah budaya kita sekarang yang saya tidak mahu lagi diteruskan pada masa akan datang. Ciri-ciri organisasi yang menerapkan budaya keselamatan psikologi adalah organisasi yang mengamalkan komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala adalah komunikasi yang berlaku di antara dua pihak, iaitu pekerja dan pengurusan. Di dalam komunikasi seperti ini, pekerja tidak takut dan berani untuk memberi pendapat mereka dan maklum balas mereka kepada pihak pengurusan. Seterusnya, pekerja tidak akan mengamalkan budaya menyalahkan orang lain, di mana sebagai contoh, pekerja A akan menyalahkan pekerja B apabila dirinya sendiri telah membuat sesuatu kesalahan. Dan ini akan berterusan kerana mereka tidak mahu diri mereka sendiri menerima hukumannya. Budaya seperti inilah yang organisasi kita perlu contohi dan ikuti pada masa hadapan. Saya mahu pekerja-pekerja organisasi ini tidak takut, berani, dan bersedia untuk menerima pandangan orang lain. Selain itu, saya juga ingin semua orang yang bekerja di bawah organisasi ini tidak takut akan kesilapan. Kesilapan merupakan perkara yang biasa
dan kita tidak boleh menghukum seseorang itu selama-lamanya kerana membuat satu kesilapan sahaja. Kesilapan adalah perkara yang normal dan perlu ditangani dengan cara yang positif. Sekiranya kita tidak mahir dalam mengendalikan orang yang membuat kesilapan, maka itulah penyebab pekerja-pekerja kita berasa panik dan takut apabila membuat satu kesilapan, walaupun kesilapan itu adalah kecil. Saya ingin menetapkan budaya dalam organisasi ini, di mana sekiranya dulu kita mencari pesalah dan memberi hukuman kepadanya. Kini sekarang kita akan belajar dari kesilapan dan memberi tunjuk ajar kepada pekerja yang membuat kesilapan tersebut supaya kesilapan itu tidak lagi akan berulang. Oleh itu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana budaya ini boleh diterapkan dalam organisasi kita. Yang pertama, dalam mesyuarat, saya ingin semua pekerja berasa selesa untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka masing-masing tanpa rasa takut untuk disoal. Dan ini perlulah diterapkan kepada semua pekerja organisasi ini, tidak kiralah jawatan tinggi ataupun rendah. Setiap idea akan didengar dengan cara hormat. Sekiranya idea tersebut belum sempurna dan perlu diperbaiki, maka idea itu akan diperbaharui secara bersama. Yang kedua, saya ingin menetapkan amalan bahawa setiap pekerja boleh bertanya sekiranya mereka tidak faham. Kerana bertanya itu adalah bukanlah tanda kelemahan, tetapi adalah tanda yang mereka ingin belajar. Yang ketiga, saya ingin memberi kebebasan kepada pekerja untuk memberi maklum balas secara terbuka ataupun secara tertutup. Pekerja-pekerja yang selesa untuk memberi maklum balas tentang apa-apa perkara boleh bercakap sewaktu mesyuarat. Dan bagi pekerja-pekerja yang kurang selesa atau tidak confident untuk bercakap di khalayak ramai, mereka boleh berjumpa sendiri dengan pembentang, pegawai-pegawai yang pembentang ataupun saya sendiri untuk memberi maklum balas mereka. Dengan cara ini, pekerja-pekerja akan tidak berasa malu dan confident untuk memberi pandangan mereka dengan secara tertutup. Budaya-budaya yang akan diterapkan ini adalah dipanggil sebagai budaya keselamatan psikologi. Budaya keselamatan psikologi ini akan memberi kebaikan kepada semua orang, iaitu pekerja dan juga organisasi. Secara amnya, pekerja akan lebih rasa berani dan selesa untuk menyuarakan idea, lebih bekerjasama dengan pekerja-pekerja lain, dan seterusnya lebih setia bekerja dengan organisasi. Bagi organisasi pula, budaya ini akan meningkatkan prestasi pekerja dan juga meningkatkan kualiti keputusan yang dibuat kerana lebih banyak pandangan yang telah diterima. Saya sebagai CEO, saya juga perlu menunjukkan contoh yang baik dalam menerapkan amalan ini di organisasi kita. Ini kerana saya percaya amalan ini bermula daripada kepimpinan. Oleh itu, saya juga ingin menerapkan amalan ini dengan mendengar setiap pandangan pekerja-pekerja saya. Dan saya juga akan mengakui kesilapan saya sekiranya saya membuatnya. Saya juga akan memastikan tiada pekerja yang dipersalahkan secara terbuka ataupun dimalukan kerana memberi idenya sendiri, ataupun direndahkan kerana bersuara. Saya juga menggalakkan ketua-ketua jawatan dan pengurus mengamalkan amalan ini dengan mengamalkan komunikasi yang berhemah dan sentiasa menyokong pekerja-pekerja mereka. Saya percaya sekiranya amalan ini diterapkan di dalam organisasi kita secara menyeluruh, maka organisasi kita akan lebih cemerlang dan maju pada masa hadapan. Saya juga ingin menegaskan kepada semua ketua-ketua jabatan dan pengurus bahawa sekiranya terdapat pekerja-pekerja yang gagal untuk mengamalkan perkara ini, mengamalkan budaya ini, ataupun sekiranya terdapat pekerja-pekerja yang melihat rakan-rakan sekerja yang tidak mengamalkan amalan ini, untuk segera memaklumkan kepada saya, dan saya akan segera untuk melakukan tindakan yang sepantasnya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada kaki tangan yang telah menonton video ini. Sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut yang hendak kalian tanya kepada saya, sila terus hubungi saya di talian ofis saya ataupun talian telefon bimbit saya. Terima kasih.